Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Jelutong buat hal lagi dekat Parlimen dan sekali lagi beliau disound tepek tepat ke batang hidung. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu perangai jelutong yang merupakan pengacau nombor 1 dekat dalam Parlimen. Sekejap-sekejap nak mencelah, sekejap-sekejap peraturan Dewan dan pelbagai lagi. Semuanya semata-mata untuk mengganggu-gugat serta merencatkan rentak perbahasan dan juga penghujahan oleh ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Punyalah teruk perangai jelutong ni sampai ahli Parlimen Jerantuk iaitu Insinyur Khairuddin Zakhiruddin kata memang dia dah lama kurang ajar. Dah ingat tak video tu? Tetapi kali ini dia pergi ke level yang lebih tinggi, tuan-tuan dan puan sekalian, bab kurang ajarnya. Dalam sidang Parlimen baru-baru ini, ahli Parlimen Kuantan Datuk Wan Razali Wan Nor telah bangkit antara lain memberikan peringatan berkenaan dengan orang-orang asing yang mendapat kewarganegaraan Malaysia agar menumpahkan setia mereka semata-mata untuk Malaysia dan bukannya ke arah negara asal masing-masing atau negara lain. Di mana Wan Razali ini memberikan nasihat injunction dengan apa yang telah berlaku dekat Teluk Intan serta Johor baru-baru ini. Ini adalah video perbahasan beliau dan anda dapat lihat jelutong sedaya upaya cuba untuk mengganggu perbahasan dengan perkataan-perkataan yang boleh saya katakan sangat menyakitkan hati sampai arau bangkit sound jelutong depan-depan. Anda tonton video ini dan tolong tahan sabar anda dengan perangai jelutong. Kewarganegaraan adalah anugerah tertinggi bagi setiap yang berjaya mendapat kerakyatan. Kita ingin ingatkan kepada mereka yang mendapat kerakyatan bahawa jangan ada di kalangan mereka terlupa kesetiaan perlulah diberikan sepenuhnya kepada negara ini. Kita tidak mahu selepas mendapat warga negara ada pula yang berhimpun membawa bendera masing-masing di negara yang kita sayangi ini tanpa mengikut saluran undang-undang negara kita. Mutakhir ini pelbagai langkah yang dibuat oleh kerajaan dalam membendung kegiatan penyeludupan warga asing, pemalsuan kad pengenalan terkini adalah counter setting. Jelutong nak kacau jelutong. Duduk je lah. Timbalan Speaker. Peraturan mana? 36.6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas apa-apa, ke atas siapa-siapa lain. Dalam ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi, beliau mengatakan bahawa selepas mendapat hak sebagai warga negara, kita tidak boleh membawa bendera negara lain. Kita dengar tadi. Dalam ucapan itu, beliau memberi persepsi seolah-olah warga negara Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu tidak benar. Daripada laporan yang kita terima, semua bendera-bendera itu dikibarkan oleh rakyat Cina yang berada di situ semasa majlis tersebut. Ini merupakan satu tindakan yang mengelirukan Dewan dan juga boleh mengapi-apikan sentimen perkauman. Saya minta juga, ia juga merupakan satu kesalahan di bawah perintah ini, apa-apa kenyataan yang boleh menyebabkan perasaan sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain, iaitu peraturan 36C. Maafkan saya. Ya, peraturan 36(9)C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuhan di antara satu kaum dengan kaum dalam Malaysia. Kenyataan Yang Berhormat tadi tidak bertanggungjawab. Habis dah tu, panjang dah masa tu. No, saya minta Kuantan menarik balik kenyataan bahawa warga negara Malaysia mengibarkan bendera Cina. Kerana kenyataan yang dibuat tadi adalah janganlah lupakan selepas menjadi warga negara Malaysia, jangan kibarkan bendera negara lain. Jadi Peringatan je terima pun. kasih. Jadi seeloknya Saya tidak akan duduk. Ya, saya minta Kuantan tarik balik kenyataan itu. Duduk dulu. Yang Berhormat Jelutong Dah duduk cakap duduk dulu. Yang Berhormat Jelutong duduk dulu. Tadi Yang Berhormat Jelutong membangkitkan peraturan mesyuarat 36(6) itu tak ada kaitan lah, tapi yang 36(10)C perkataan-perkataan yang harus
menaikkan perasaan bersakit-sakit hati antara pemusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Saya minta Yang Berhormat Kuantan untuk saya sejelas sedikit. Jadi saya harap Jelutong duduk daripada awal, pasang telinga daripada awal. Apa yang sebut tadi, kita tidak mahu. Ayat dia jelas, saya kata kita tidak mahu. Kita tidak mahu ini merujuk kepada kita tidak mahulah. Tak ada menyatakan kepada siapa. Speaker, sama juga ia bermaksud bahawa rakyat Malaysia berbangsa Cina mengibarkan bendera Cina. Itu yang maksudnya. Saya teruskan. Jangan jadi batu api ya. Jangan jadi batu api. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar kamu. Yang Berhormat Jelutong, sila duduk. Saya teruskan. Boleh. Yang Berhormat Kuantan, boleh teruskan? Ulang sekali dari apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kuantan? Okey. Saya tulis dan saya sebut dalam handset pun ada. Saya cakap kita tidak mahu. Ayat di hadapan selepas mendapat, tak kira siapa daripada bangsa. Saya tidak mahu Kuantan kurang ajar. Saya tak Sila duduk. Jelutong telah menggunakan perkataan yang hampir menteri. Kurang ajar. Cukuplah. Kuantan sila gulung. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat Jelutong ni sebenarnya dia tak tahu apa yang dia buat. Mula-mula dia bangun membangkitkan peraturan mesyuarat 366. Tapi 366 ini tuan-tuan dan puan sekalian, takrifannya lah seseorang ahli dewan tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat terhadap ahli-ahli dewan yang lain. Dia pergi bangkitkan 366, dia kata mengeluarkan sangkaan jahat terhadap orang lain. Nampak tak kat situ? Dia memanipulasi peraturan dewan, cuba untuk mengubah ayat dalam peraturan dewan itu untuk menjustifikasikan gangguan beliau terhadap penghujahan oleh Datuk Wan Razali. Tetapi selepas itu mungkin beliau nampak perkara 369C yang telah menyatakan bahawa seseorang ahli dewan tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang berbau perkauman dan sebagainya. Itu baru nampak, nampaklah benda ni. Barulah dia gunakan peraturan dewan tersebut. Sampailah Speaker Dewan Rakyat mengatakan bahawa peraturan 366 tu tak ada kena-mengena, tak ada kaitan. Tapi yang 369C tu okey fine, kita minta penjelasan dari Kuantan. Kuantan cakap terus terang dah, kita bukan tuduh siapa-siapa. Kita tak mengeluarkan sangkaan jahat kepada siapa. Kita bagi peringatan. Kita bagi amaran. Kita mengingatkan supaya mereka, orang-orang asing, terutamanya warga-warga China sebagai contohnya, kalau kau dah dapat kewarganegaraan Malaysia, maka kau kena taat setia dan juga menumpahkan kesetiaan kau kepada Malaysia. Janganlah engkau dah dapat kewarganegaraan Malaysia, engkau pergi kibar bendera negara lain. Macam tu lah, itu lebih pada peringatan. Bukannya tuduhan, peringatan. Lainlah kalau Kuantan mulakan perkataan, hari itu dekat Teluk Intan, ramai warga China yang dapat warga negara, tengok-tengok dia pergi kibar bendera China. Dia tak kata macam tu. Dia cuma janganlah sesiapa yang mendapat kewarganegaraan Malaysia tetapi mengibarkan negara asing. Itu peringatan. Tetapi Jelutong tetap juga nak sound, tetap juga hendak hentam Kuantan, minta Kuantan tarik balik dan sebagainya. Sampai Arau bangkit, kata kau ni kurang hajar lah masalahnya. Memang kurang hajar lah. Betul lah Arau kata tu kurang hajar sangat-sangat. Menggunakan peraturan dewan untuk mengganggu-gugat ucapan daripada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Walhal apa yang diucapkan tu benda yang betul. Benda yang patut disebarluaskan supaya orang-orang luar dekat negara kita ini yang mendapat kewarganegaraan Malaysia agar mereka jangan sesekali buat perangai macam Lok-Lak seperti itu. Tetapi itulah, Jelutong tetap Jelutong. Minta maaf, tetapi perangai dia memang tak ubah seperti Lotong masalahnya. Kan kalau kata Lotong kan marah. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jelutong memang sangat-sangat biadab, sangat-sangat kurang ajar dan saya tak tahu apa yang rakyat Jelutong boleh nampak dengan raya ni masalahnya kan. Nak kata kualiti raya ni macam kapal sing, jauh panggang dia api lah. Ingat tak, Kapal Singh merupakan mantan ahli Parlimen Jelutong. Beliau memang padu. Beliau tidak membuat pencelahan ataupun orang kata bangkit untuk peraturan mesyuarat yang tak ada kena-mengena. Beliau tidak disrupt ucapan opposition dari dulu sampai sekarang. Beliau tidak disrupt ucapan wakil kerajaan. Sebab Jelutong dulu kan pembangkang kan. Tetapi datang raya ini menghancurkan segala legasi baik Kapal Singh yang telah dibina bertahun-tahun. Seriuslah, Jelutong,
Raya, you are not Kapasing and you will never be Kapasing, and you are a disgrace to Jelutong constituency. You are a disgrace to Kapasing's legacy. Ini saya cakap terus terang. Kalau siapa-siapa nak sampaikan video saya pada Jelutong, silakan sampaikan. Saya cakap terus terang, dia telah memalukan, mencemarkan, merosakkan nama baik Kapasing dekat Jelutong. Dulu orang hormat Jelutong, orang hormat Kapasing. Bila sekarang datang raya, Jelutong menjadi bahan lawak, menjadi bahan sindiran seluruh rakyat Malaysia kerana perangai MP yang sangat-sangat tak cerdik seperti RSN Raya ini. Tetapi macam kita semua katakan, tuan-tuan dan sekalian, berkemungkinan besarnya memang Jelutong ditugaskan seperti itu, iaitu untuk menjadi badut dalam parlimen, mengganggu-gugat ucapan ahli-ahli Parlimen Pembangkang dengan all means necessary. Tetapi itulah, orang-orang seperti inilah yang telah mencemarkan nama parlimen kita. Orang seperti inilah yang menyebabkan parlimen kita ini, instead of menjadi tempat untuk kita berbahas dan juga berhujah berkenaan dengan rang undang-undang dan sebagainya demi untuk rakyat, tetapi kerana orang seperti rakyat inilah parlimen kita menjadi tidak ubah seperti zoo negara yang masa itu mungkin dah keputusan makanan. Masing-masing menjerit cuba untuk minta makanan masing-masing. Tapi itulah dia, tuan-tuan dan sekalian. Sementara waktu Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, Jelutong nikmatilah keadaan sebagai seorang ahli parlimen kerajaan. Sebab apa? Sebab bila beliau menjadi pembangkang akan datang, memang teruk beliau kena. Sementara waktu kau jadi kerajaan ni kan, kau bolehlah cakap macam ni. Tetapi ingat, bumi ini sfera. Tidak selamanya anda berada dekat atas. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.